Percobaan pertama, Forum Remaja Penjana Minda kelas pertama. Percobaan kedua, Forum Remaja Pencetus Remaja Kritis. Percobaan ketiga, Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kreatif. Percobaan keempat, Forum Remaja Penjana Kelahiran Generasi Berinformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja peringkat daerah sempurna pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sega, cantik lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk Forum Remaja pada hari ini. Tajuk Forum Remaja kita berkisar tema alam sekitar, yaitu peranan remaja dalam penggunaan teknologi hijau. Dunia marca pada ini menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemelut alam sekitar yang mengancam dunia amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, remaja sebagai generasi pelapis kepemimpinan negara, seyogianya turut dituntut untuk bergerak seiring dengan ahli masyarakat yang lain demi merealisasikan aplikasi teknologi hijau di negara kita. Pada hari ini, perubahan iklim dunia berlaku secara mendadak dan tidak menentu, sehingga mengancam kehidupan manusia. Perubahan cuaca global ini pula menjejaskan kelestarian alam sekitar dan mengundang bencana alam. Kenaikan aras laut, kenipisan ozon, pencairan bongkar ais, kejadian ribut dan gempa bumi adalah antara fenomena yang menakutkan umat sejagat. Seandainya tindakan proaktif dan progresif tidak dilaksanakan secara tekal, dunia akan musnah dalam musibah alam angkara manusia. Dalam hal ini, peran remaja turut dituntut, kata orang tua-tua, yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Justru, remaja seyogianya tidak terus-terusan mendakap tubuh tanpa sebarang inisiatif. Sebaliknya, remaja harus bangkit untuk memainkan peranan menyokong sebarang prasana bagi mengatasi masalah alam sekitar dengan pengaplikasian teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Baiklah sidang hadirin sekalian. Sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, mulai kiranya kita berkenal dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudara yang merupakan ahli panel pertama, yaitu saudara Muhammad Syafiq bin Tomah. Selamat datang saudara, apa kabar? Terima kasih saudara pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Seterusnya, saya akan perkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah saudara panel pertama, yaitu saudara Muhammad Rasbi bin Abdul San. Selamat datang saudara. Saudara Muhammad Rasbi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik saudara pengurusi. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, yaitu saudari Dayang Amisa. Walau nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa kabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudara dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita ke topik forum kita tentang peranan remaja dalam penggunaan teknologi hijau. Sidang hadirin yang dihormati, sidang hadirin, apakah sebenarnya teknologi hijau dan sejauh manakah remaja diizinkan berdahan tentang konsep teknologi hijau? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Muhammad Syafiq bin Tomah. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang maksud atau konsep teknologi hijau. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Takrif teknologi hijau yang saya petik daripada portal Malaysia PMR, penerangan Gov Index PHS. 485 teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk.
prestasi serta sistem untuk memelihara alam semula jadi dan minimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi dijangka dapat membantu meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, yaitu mempunyai pembatasan gas rumah hijau atau dikenali sebagai GHG yang rendah atau setara. Apa yang menariknya, ya saudara pengurusi dan sidang hadirin, teknologi hijau ini juga selamat digunakan untuk menyediakan persekitaran yang lebih sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Hal ini demikian karena teknologi ini merupakan teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding teknologi sedia ada. Sehubungan dengan itu, teknologi tersebut juga mestilah membantu usaha menjimatkan tenaga dan sumber asli, serta mengelakkan sumber yang dapat diperbarui. Teknologi hijau ini selaras dengan pembangunan mapan, yaitu pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa perlu menjejaskan keperluan generasi masa depan. Dalam erti kata lain, kita turut bertanggung jawab memastikan generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidupan sebagaimana kita nikmati atau yang lebih baik daripada yang kita peroleh pada hari ini dengan aplikasi teknologi hijau. Menurut laman web Wikipedia Bahasa Melayu, antara contoh bidang tumpuan teknologi hijau ialah yang pertama, tenaga sumber alam semula jadi. Isu penting dalam teknologi ini ialah pembangunan bahan bakar efektif atau sumber tenaga yang boleh diperbarui. Contohnya ialah penggantian arang batu sebagai bahan bakar yang tidak mesra alam dan penggunaan kereta hybrid. Tumpuan yang kedua ialah bangunan hijau yang merangkumi semua tahap pembangunan, yaitu daripada pemilihan bahan bangunan kepada pemilihan lokasi bangunan. Tamsilnya ialah penggunaan sistem solar dan sistem vanitular untuk mengurangkan haba di dalam pembangunan, seterusnya mengurangkan penggunaan tenaga. Tumpuan yang ketiga pula ialah bidang metrologi hijau melibatkan manipulasi bahan pada skala nona, meter atau pi-milimeter. Bidang ini mungkin melibatkan penambahbaikan dalam aktiviti sekitar semula. Bidang tumpuan yang keempat ialah alamtologi, yaitu satu teknologi yang jelas mengikut fitrah alam dan kita hanya mengembangkan mengikut susunan yang telah teratur. Pada pendapat saya, bidang tumpuan inilah yang paling mudah dikatakan dengan melibatkan atau peranan remaja. Setakat ini sahaja saudara pengurusi tentang takrif teknologi hijau. Saya serahkan semula kepada saudara pengurusi. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang tarif teknologi hijau yang para pendengar saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel yang pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Muhammad Rasbi, tentang persoalan sejauh manakah remaja mendapatkan pendedahan dan mempunyai pengetahuan sedia ada tentang teknologi hijau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi. Sidang hadirin yang dirahmati, saya berani menegaskan di sini bahwa golongan remaja sememangnya mempunyai pengetahuan sedia ada tentang teknologi hijau yang akan membantu remaja mengamalkan budaya hijau dalam kehidupan seharian. Hal ini sedemikian karena golongan remaja di negara kita rata-ratanya merupakan remaja yang sekurang-kurangnya mendapat pendidikan sehingga di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Remaja yang bersekolah sudah pasti akan secara langsung memperoleh pengetahuan yang tentang teknologi hijau melalui sukatan pelajar yang menerapkan pendidikan alam sekitar. Oleh itu, rasa-rasanya kita golongan remaja ini tidak menghadapi masalah untuk mengaplikasikan atau menggunakan pakai teknologi ini dalam kehidupan seharian saudara pengurusi dan sidang hadirin yang dihormati.
Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan sedia ada golongan remaja tentang teknologi hijau. Saya yakin dengan pendidikan alam sekitar yang dilaksanakan daripada peringkat sekolah ke peringkat institusi pengajian tinggi akan melahirkan pelajar yang cakna akan kepentingan melestarikan alam sekitar. Selanjutnya, fenomena ini akan membantu dalam mengaplikasikan teknologi hijau dalam kalangan remaja. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel yang ketiga, Saudari Dayang Amisa, bagaimanakah remaja dapat membantu dalam mengaplikasikan teknologi hijau ini? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Sahabat-sahabat, ahli panel dan sidang ajaran yang dihormati. Persoalan, bagaimanakah remaja dapat memainkan peranan dalam teknologi hijau ini merupakan persoalan yang menarik. Apabila membicarakan tentang teknologi hijau, kedatangan teknologi ini agak kompleks dan mencabar untuk direalisasikan. Peribahasa Melayu menyatakan hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Remaja sebenarnya mampu memainkan peranan berkesan asalkan mempunyai kesedaran alam sekitar yang tinggi dan mempunyai iltizam serta rasa tanggung jawab untuk melestarikan alam sekitar. Remaja yang mempunyai kesedaran alam sekitar menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang ditugaskan untuk mentadbir dan memakmurkan alam. Surah Hud ayat 61 bermaksud, Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Selanjutnya, sebagai pemimpin masa depan dan bakal mewarisi bumi ini, remaja perlu memahami dan mendukung konsep teknologi hijau ini. Remaja boleh mempraktikkan dari rumah, bermula daripada lingkungan keluarga dan rakan. Tentu, ada di antara kita yang pernah melihat atau didedahkan kepada kempen pembuangan sampah dan kita semula melalui penyediaan 4 tong sampah berasingan di hampir setiap kawasan kejiranan. Persoalannya, adakah kita faham sebab plastik, kaca, kertas dan sisa makanan perlu diletakkan ke dalam tong sampah yang berbeza? Sejauh manakah pula kita mempraktikkannya? Saudara pengerusi dan sidang hadirin, sebenarnya inilah antara usaha dan contoh mudah ke arah penggunaan teknologi hijau. Botol, kaca dan kertas boleh dikitar semula. Konsep pengasingan sampah ini juga boleh mendatangkan hasil jika pihak remaja bijak menggunakan kesempatan ini. Botol kaca, tin minuman dan kertas surat kabar serta majalah di rumah boleh dijual kepada pengusaha kitar semula daripada dibuang begitu saja untuk mendapatkan duit poket. Dengan cara ini, remaja bukan saja membantu ke arah teknologi hijau, malah remaja tidak terlalu bergantung kepada keluarga serta mengajar remaja berdikari serta menghargai setiap sen yang diperoleh. Setakat ini saja, saudara pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dayang Amisa, ahli panel kita yang ketiga. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam Majelis Forum Remaja tahun 2020. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk peranan remaja dalam teknologi hijau. Selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru saja masuk ke dalam siaran langsung ini. Kita teruskan bual bicara kita pada hari ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita yang membayangkan ahli-ahli panel terdiri daripada para remaja yang berinformasi tentang teknologi hijau ini. Yang pasti saudara sekalian tentu telah mula memainkan peranan masing-masing ke arah memantapkan teknologi hijau. Bukan begitu ahli-ahli panel kita? Ya saudara, pasti saudara pengurusi. Kita perlu melibatkan diri dalam pelbagai program yang berkaitan dengan teknologi hijau. Kita harus cakna bahwa penggunaan teknologi hijau ini telah lama diterokai oleh negara maju untuk memelihara alam semula jadi atau melestarikan alam. Faedahnya begitu banyak seperti meningkatkan produktiviti sumber semula jadi dan populasi serta mengurangkan perbelanjaan kerajaan untuk merawat setiap pencemaran yang berlaku. Di negara kita, beberapa usaha telah pun digerakkan oleh pihak kerajaan dalam menangani isu global seperti pencemaran alam sekitar, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan isu yang berkaitan dengannya. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan termasuklah
memenstrukturkan semula dan menambah fungsi beberapa kementerian dengan mewujudkan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air yang sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia. Usaha-usaha tersebut jelas menunjukkan kerisauan Malaysia dalam melindungi alam sekitar. Yang penting adalah untuk mengajak rakyat termasuk golongan remaja bersama-sama melakukan sesuatu bagi melindungi alam sekitar daripada terus tercemar. Saudara pengurusi, izinkan saya menyuarakan buah pikiran tambahan berdasarkan ulasan saudara ahli panel yang pertama tadi. Silakan Saudara Muhammad Razbi, kita masih lagi membicarakan tentang peranan yang boleh dimainkan oleh remaja dalam aplikasi tenaga hijau. Terima kasih saudara pengurusi. Sebagaimana yang diperkatakan oleh ahli panel pertama tadi, kerajaan begitu serius dalam memantapkan teknologi hijau di negara kita karena kesan minimum teknologi hijau terhadap alam sekitar berbanding teknologi sedia ala. Oleh itu, peranan remaja sangat dituntut karena remaja merupakan tonggak kepemimpinan negara dan pewaris bumi pada masa akan datang. Terima kasih. Kembali kepada pengurusi forum. Terima kasih ahli panel kedua, Saudara Muhammad Razbi, kerana sudi berkongsi pengalaman beliau berhubung peranan beliau dalam projek Satu Pelajar, Satu Pokok yang saya kira merupakan antara prakarsa perdana ke arah teknologi hijau. Penghijauan bumi akan membantu mengurangkan kesan rumah hijau kerana suhu di kawasan persekitaran menjadi lebih dingin. Seterusnya, mengurangkan pergantungan terhadap penggunaan tenaga yang selama ini membantu proses pendingin hawa seperti kipas elektrik dan penyaman udara. Nampaknya dua orang ahli panel kita telah berkongsi pengalaman mereka dalam projek hijau. Saya percaya bukan saja diri saya, malah sidang hadirin juga turut ingin mendengar pengalaman ahli kita. Yang ketiga itu Saudari Dayang Amisa. Silakan Saudari. Terima kasih saudara pengurusi majlis, ahli panel dan sidang hadiran yang dihormati. Sebagai remaja yang masih berada dalam jagaan ibu bapa, saya sangat terkesan dengan sikap kedua ibu bapa saya yang sangat menitik beratkan pentingnya kita melestarikan alam sekitar. Ibu bapa saya merupakan suri teladan yang menyemarakkan semangat cinta akan alam sekitar sejak saya lahir lagi. Saya diasuh untuk melaksanakan projek Kita Semula di rumah. Ayah mengecat 4 buah tong sampah dengan warna berasingan agar saya dan 3 adik-beradik saya yang lain. Ayah kemudiannya menjual barang Kita Semula ke pusat Kita Semula dan wangnya dibagikan kepada kami 4 adik-beradik. Kami juga digalakkan menyertai aktiviti NGO yang berkaitan dengan aktiviti pencipta alam. Pada bulan November tahun lepas, saya menyertai projek kolaborasi antara Persatuan Pencipta Alam Malaysia MNS dan dengan Petronas di Pulau Tioman. Di sana, kami menyertai projek menyelamatkan batu karang dan menyertai bengkel mengelakkan pencemaran laut. Menyertai aktiviti sedemikian memberikan pengetahuan dan pengalaman serta menimbulkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Selain itu juga, kami diberikan penerangan tentang teknologi hijau dan beberapa bidang kerja yang boleh kami ceburi dalam teknologi hijau pada masa akan datang. Satu lagi peranan kita sebagai remaja boleh melaksanakannya sebagai penyokong teknologi hijau ialah menyokong Year Hour yang mula dilancarkan oleh Tabung Alam Sedunia WWF pada tahun baru-baru ini, iaitu lebih kurang 29 hari yang lepas pada tanggal 29 Mac 2014. Year Hour telah berlangsung. Pada malam tersebut, seluruh dunia diseru mematikan lampu dan peralatan elektrik yang tidak digunakan selama 1 jam. Program ini dilaksanakan untuk membangkitkan kesedaran tentang perubahan iklim dunia. Sekian saja, kembali kepada saudara pengurusi forum. Terima kasih Saudari Dayang Amisa, ahli panel kita yang ketiga. Kita masih lagi membicarakan tentang peranan remaja dalam teknologi hijau. Saya memang tertarik dengan pandangan saudari tentang peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak agar anak-anak akan sentiasa menghargai alam sekitar, mendorong mereka menyertai program hijau. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Para bapak borek anak rinti, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Demikian antara peribahasa tentang ampuhnya pengaruh ibu bapa terhadap anak-anak.
Jelaslah di sini bahwa ibu bapa perlu menunjukkan teladan kepada anak-anak dalam melahirkan rasa cakna dan peka terhadap alam sekitar. Jika ibu bapa sebagai orang dewasa melakukan sebaliknya, contohnya melakukan pembakaran terbuka atau membuang sampah di merata-rata tempat di depan anak-anak, maka usaha diharapkan anak-anak akan membesar menjadi insan yang melibatkan diri dalam teknologi hijau. Sikap ibu bapa yang sebegini bertepat dengan peribahasa bagaikan ketam mengajar anaknya berjalan betul. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Demikianlah tadi perbincangan menarik berhubung peranan remaja dalam teknologi hijau. Teknologi hijau yang menyumbangkan terhadap pembangunan mapan dan kelestarian alam sekitar. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan saya, ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan mana-mana ahli yang membuat rumusan. Saudara pengurusi, izinkan saya memulakan rumusan perbincangan kita. Silakan saudara. Saya mohon kepada ahli, pengurusi, dan sidang hadirin merenungkan data yang saya peroleh daripada WWF ini. Menjelang tahun 2030, penggunaan tenaga utama dunia akan meningkat Dunia akan meningkat 1,6% setahun atau 45% dalam tempo 21 tahun. Di Malaysia pula, keperluan tenaga elektrik mencecah 18,94 ribu megawatt pada tahun 2020 dan mencapai penggunaan 23.092 pengawet pada tahun 2030. Angka-angka ini menakutkan kita dan teknologi hijau merupakan penyelesaiannya. Sudahkah kita, golongan remaja, bersedia menyambut cabaran ini? Bukan setakat mempunyai kesadaran alam sekitar semata-mata, malah menjadi sumber modal insan berkualiti menggerakkan teknologi hijau. Terlalu banyak sumber semula jadi mesra alam yang perlu diperbarui seperti solar, angin, mini hidro, dan geothermal, menggantikan minyak dan arang. Justru, marilah kita menyelamatkan bumi ini dengan menjadi salah seorang penggerak teknologi hijau dan bukan setakat menjadi penggunaan sahaja. Sesungguhnya negara dan dunia memerlukan kita untuk menyelamatkan bumi. Renungkan dan fikir-fikirkan, wahai remaja sekalian. Tuntasnya, peranan remaja sememangnya sangat dituntut dan merealisasikan penggunaan teknologi hijau secara optimum dan menangani berbagai isu alam sekitar. Sekian, Assalamualaikum kepada saudara pengurusi. Terima kasih ahli panel kita yang pertama. Kita dengar pula rumusan ahli panel yang kedua. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengurusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Pada pendapat saya, cukup jelas kepada kita bahwa remaja sememangnya dapat memainkan peranan yang signifikan untuk membantu ke arah teknologi hijau. Kesimpulannya, remaja merupakan aset manusia paling bernilai untuk menggerakkan aplikasi hijau ke arah pembangunan mapan dan pelestarian alam sekitar. Sekian sahaja sidang hadirin, saya serahkan semula kepada saudara pengurusi. Wassalam. Terima kasih kepada saudara Muhammad Rasbi atas rumusan yang menarik tadi. Saya persilakan pula ahli panel yang ketiga. Terima kasih saudara pengurusi karena memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan penutup bicara tentang teknologi hijau dan peranan remaja. Saudara pengurusi, ahli panel dan sidang hadiran yang dihormati. Saya tidak menyangkal pandangan kedua-dua rakan saya, ahli panel pertama dan ahli panel kedua. Justru saya ingin membuat penambahan. Remaja hari ini harus serius dan bersama-sama mendukung usaha kerajaan dalam melaksanakan teknologi hijau. Tidak ada gunanya kerajaan memperuntukkan berbilion-bilion ringgit, contohnya pada tahun 2014 sebanyak 1,84 bilion untuk
berbagai program mempromosikan teknologi hijau jika remaja tidak mempunyai kesadaran alam sekitar dan beriltizam memainkan peranan dalam berbagai cara. Saya berharap rakan-rakan remaja di sini ringan-ringankan tulang, panjang-panjangkan langkah untuk menjadi sukarelawan alam sekitar sebagai pertumbuhan pencipta alam di negara ini. Hikmat saudara-saudari diperlukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar, contohnya membantu membersihkan sampah sarap di kawasan rekreasi seperti tepi pantai dan di kawasan air terjun. Akhir kata, saya ingin berkongsi ungkapan menarik yang pernah diujarkan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, berkaitan generasi muda untuk renungan kita bersama. Katanya, jika kita ingin melihat rupa wajah suatu bangsa pada masa hadapan, lihatlah rupa anak mudanya hari ini. Jika nampak molek, maka moleklah pada masa hadapan. Namun jika nampak jelek, maka jeleklah bangsa itu pada masa akan datang. Tegasnya, jelaslah bahwa kita, kelestarian alam sekitar melalui pembangunan teknologi hijau ini memerlukan kita, golongan remaja, untuk menjadikannya kenyataan, bukan sekadar impian atau harapan palsu. Sekian saja hadirin sekalian, kembalilah kepada saudara pengurusi. Terima kasih saudari Dayang Amisa, ahli panel yang ketiga. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel tentang peranan remaja dalam aplikasi teknologi hijau. Konklusinya, remaja memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan teknologi hijau. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh remaja adalah melalui aktiviti sekitar semula yang boleh dilakukan sama ada di rumah, di sekolah, atau di tempat awam. Semudah memetik jari, remaja hanya perlu memasukkan sampah ke dalam tong sampah pelbagai warna mengikut jenis sampah. Seterusnya, peranan remaja yang kedua melalui penyertaan dalam kegiatan alam sekitar yang dijalankan oleh Persatuan Pencinta Alam sama ada di sekolah atau yang dianjurkan oleh NGO seperti MNS dan WWF. Selain itu, remaja juga perlu menyokong segala program yang dilaksanakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan menghijaukan bumi seperti Earth Hour yang dilancarkan oleh WWF sejak tahun 2008. Dalam pada itu, remaja disarankan menggali sedalam-dalamnya ilmu tentang teknologi hijau agar remaja bukan setakat menjadi pengguna, malah pencipta teknologi hijau. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan peranan remaja dalam teknologi hijau. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu alam sekitar, selanjutnya membantu menyelamatkan bumi kita. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih, salam berpantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini, memohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ada lagi kawan, ada lagi kah? Ada lagi kak. Ada saya, ada.